Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan Imam Malajatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ni insya-Allah kita akan tengok dua hadis. Pertama adalah hadis yang ke-16 dan hadis yang ke-17. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, muka surat 48. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, 3 tempat dapat ditemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ana Anas radhiyallahu anhu qala, sa'altu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yawm al-qiyamah. قال أنا فاعل. قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإذا لم ألقك على الصراط. قال فأنا عند الميزان. قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان. قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi aku syafaat pada hari kiamat. Baik. Kita masih dalam bab berkaitan dengan perbincangan berkaitan hari akhirat. Kita dah bincang panjang berkaitan dengan telaga Al-Kautsar, yang mana luah dia banyak mana, keadaan dia putih, harum, manis daripada madu, putih daripada putih pada susu. Tu keadaan. Dan hadis malam ni masih lagi berkaitan dengan telaga Al-Kautsar, berkaitan dengan seorang sahabat yang mulia yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang dia ni satu hari dia mai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ruang syafaat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak tengok permintaan Sayyidina Anas, kita tengok siapa Sayyidina Anas sehingga dia perlu minta atau tidak syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah, kita katakan, murid pertama yang belajar dengan madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika semua orang, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, orang sayang, orang mai bagi macam-macam kat Nabi lah, barang rumah lah, yang tu lah, yang ni lah. Nabi baru mai sayang sangat. Maka mak Sayyidina Anas bin Malik, yang dia terlalu sayang dan dia tak tahu nak bagi apa, dia bawa, dia pegang tangan Sayyidina Anas bin Malik. Ketika tu umur dia baru darjah 4, dalam umur 10 tahun. Dia pegang, dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah dia ni untuk dia berkhidmat dengan kamu. Maka start daripada saat dan ketika tu, Sayyidina Anas bin Malik ni dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rajin teman Nabi kalau pergi perjalanan, pergi safar. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik kerana dia rapat dan berdamping dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas bin Malik pernah menyebut berkaitan dengan, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku duduk dengan Nabi dekat 10 tahun, Nabi tak pernah marah aku. Maknanya Nabi tak pernah tanya aku, awak yang buat macam ni, awak yang tak buat macam ni.
Ada sekali tu Nabi suruh aku beli barang, aku pergi budak-budak biasa jumpa kawan main sembang macam tu. Nabi mai belakang aku, Nabi pegang dengan penuh kasih sayang. Nabi tanya, lupa ke barang yang aku suruh beli tu? Nabi tak pukul, Nabi tak marah. Itu akhlak. Dan Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW doa kepada dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu waghfir zanbahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya engkau panjangkan usia dia, banyakkan zuriat dan keturunan anak-anak dia. Yang ketiga, berilah keberkatan pada apa yang engkau telah berikan pada dia. Wa'atil baik, atau panjangkan usia dia dan ampunkan dosa dia. Semua doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik makbul, dan dia ramai anak-anak dia, panjang usia dia, dan Allah beri keberkatan kepada setiap apa yang diusahakannya. Sayyidina Anas bin Malik ada kebun di Madinah. Kebun tu kurma dia extra large. Kalau biasa kurma double XL, dia tu tak tahulah berapa jenis besar tu, dan ada macam bau kasturi, bau misk. Maksudnya lalu di kebun biasa, bila lalu di kebun dia tu rasa macam wangi ya. Dia ada macam yalah nak bak macam ayam percik madu pun tak apa madu sangat. Ayam percik madu jaya ni, madu RM8, tak tahulah madu betul ke tak. Tapi dia syok bila tengok ada madu tu. Ni madu ni apa, misk ni original. Lalu jadi menyebabkan kurma di pasaran, kurma keluaran kebun Sayyidina Anas bin Malik ni mendapat permintaan yang sangat tinggi, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya. Nabi SAW pernah bagi kat dia satu tongkat kecil, Nabi bagi kat dia, dan dia pesan masa dia meninggal nanti, tolong kafankan tongkat ni dengan aku, kerana nanti di akhirat nanti aku nak bawa tongkat ni pergi jumpa Rasulullah SAW, dan aku nak bagi tahu Rasulullah aku Unais. Unais tu adalah nama gelaran, Nabi panggil dia isim tasghir, Nabi panggil dia macam nama manja lah. Saya ni Unais, saya khidmat dengan kamu. Tengok tongkat, dia nak bawa tongkat tu sebagai bukti. Nabi bagi kat dia nak dapat syafaat baginda Nabi SAW. Maknanya dia rapat lah dengan Nabi ni. Rapat-rapat dia pun dia risau akhirat, dengan huru hara akhirat. Risau dia, takut-takut dia tak lepas. Ya Allah, padahal dia hebat dah, rawi hadis yang sangat banyak, muhaddisin. Dia main dekat Nabi SAW satu hari, dia request, dia kata dekat Nabi SAW, aku memohon kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat pada aku pada hari kiamat. Masa Nabi duk ada ni, dia pergi tanya, boleh tak nanti syafaat saya di akhirat? Kata Sayyidina Anas bin Malik, bila aku cakap macam tu, Nabi SAW jawab, Nabi kata, aku akan melakukannya insya-Allah. Nabi kata, insya-Allah nanti aku akan bagi syafaat kat hang, aku akan bantu hang nanti. Sayyidina Anas bin Malik ni dia fikir lah, Nabi ni figure lah, bukan public figure lah. Tak tahu macam mana tahap figure Nabi ni di akhirat ni. Tumpuan orang semua main nak minta tolong. Aku ni kok-kok lah nak jumpa tang mana akhirat ni. Aku pun tak tahu tang mana lokasi, posisi. Aku pun tak pernah pergi akhirat. Jadi nak tanya lah, kok-kok ada landmark ke, ada benda yang tempat aku boleh jumpa ke. Sayyidina Anas bin Malik tanya kat Nabi SAW. Nabi kata, Sayyidina Anas bin Malik kata, di mana aku dapat cari kamu wahai Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti? Maka kata Nabi SAW, cari aku dekat titian sirat. Nanti masa titian sirat nanti mencari aku. Sayyidina Anas bin Malik tanya lah, tapi dia macam terfikir Ustaz, kalau tak jumpa, ini kau satu-satu talian hayat ni, terlepas memang pi aku, tak ada jalan dah. Nak tanya, so kau ada option kedua, boleh tak ada mana-mana ruang untuk aku? Maka Sayyidina Anas bin Malik terfikir, dia tanya, aku bertanya lagi, dan jika aku tidak menemui tuan di sirat, katalah saya pergi di sirat, cari tak jumpa ke, besar mana, orang ramai ke, khumun ke, ada tak lokasi kedua yang boleh bagi cadangan? Maka kata Nabi SAW,
cari aku di mizan, iaitu tempat timbang amal soleh manusia, mencari aku kat situ. Masa timbangan amal soleh dibuat, mencari aku. Dan maka kata Sayyidina Anas bin Malik, jika aku tidak menemuimu, dia risau sangat ni. Katalah tak jumpa juga di mizan. Allah, risaunya, tak mana nak jumpa ni. Padahal dia hebat dah. Dia nak cari, dia nak berdamping, nak dapat syafaat Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, cari aku di telaga. Yang kita duk bincang telaga Al-Kausar tu. Nabi kata, hama cari aku dekat telaga Al-Kausar. Kerana aku tidak akan berada lain selain daripada 3 tempat ni. Maknanya, tempat lain kalau tak jumpa pun, 3 tempat ni aku tak akan lari. Maknanya aku akan pastikan diri aku berada di 3 lokasi ni. Baik. Hadis ni tuan-tuan, saya nak merge dengan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Yang nanti kita gabung 2 hadis, kita tengok macam mana keadaan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Dzakartu an-nara fa bakaitu." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma laki ya Aisyah?" Ada satu hari kata Aisyah, aku teringat neraka. Teringatlah suasana akhirat, macam mana ni aku ni boleh selamat ke? Neraka api panas. Dia tiba-tiba main, dia fikir macam tu, dia menangis gitu. Umur muda, tapi bila dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkesan dengan cara Nabi cakap, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang, ibadat dan sebagainya. Dia duduk fikir, aku ni macam mana kat akhirat esok ni, neraka ni selamat ke tak? Dia menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kat dia, sebab apa Aisyah, sebab apa kamu menangis? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Dzakartu an-nara fa bakaitu." Aku, wahai Rasulullah, teringatlah tentang akhirat ni, neraka ni, rasa risau sangat, aku menangis, takut tak lepas. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya, "Fa hal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Ada tak di akhirat esok ni kamu akan teringat ahli keluarga kamu? Tanya kat Nabi ya. Secara umumnya manusia nanti di akhirat dengan mahsyar, dengan buku, dengan peluh, dengan matahari dekat, dengan keadaan yang sangat gawat dan susah dan payah dan menakutkan ni, ada tak seseorang dia akan teringat dekat mak, kakak, adik-beradik, mak menakan, mak lang, tok ngah, mak mentua, pak mentua, isteri, anak, ada tak dia akan teringat family dia? Kata Nabi SAW, "Amma fi thalathi mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Ada juga akhirat ni, ada masa teka-teka duduk tu orang teringat isteri dia. Apa hal lah keadaan isteri aku? Mana isteri aku sekarang ni? Dia timai tak? Anak-anak aku di mana? Dia timai. Tapi ada keadaan yang di mana seseorang dia takkan ada 3 tempat yang siapa pun takkan ingat siapa. Ketika tu saat yang sangat getir dan sangat orang fokus ke benda tu sampai lupa benda lain, dia memfikir diri dia sendiri je. Mana 3 tempat tu? Yang pertama, hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yathqul. Pertama sekali adalah ketika timbangan amal soleh dibuat. Adakah amal baik dia berat atau amal jahat dia yang berat? Ketika dia duk fokus timbangan satu demi satu dikira, masa tu dia punya takut dan berdebar-debar tu, dia lupa mak, kakak, isteri, suami, semua lupa. Duk tengok kepada timbangan tu, nak tahu berat ke ringan. Itu sebagai final lah. Berat memang selamat lah kalau baik berat. Kalau jahat berat, aman teruk lah. Itu pertama. Wa indal kutubi hina yuqal ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'a kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi aw min wara'i dhahri. Kedua adalah ketika buku catatan amal dia tu akan diserah kepada dia. Adakah buku apabila dikatakan pada dia ha umqra'u kitabiyah, inilah buku kamu, bacalah buku kamu tu. Masa nak dapat buku tu dia risau, kerana buku tu dia akan cari, dia ada dia punya GPS dia akan cari tuan dia sendiri.
Sama ada mai ikut depan ke, mai ikut belakang ke, mai ikut tangan kanan ke, kiri ke, dilempak ke, macam mana buku tu nak mai. Tu tak buka, tak tengok dalam. Keadaan buku tu dia mai cari tuan dia tu pun dah menakut dan mendebarkan orang sehingga melupakan dia pada semua kasih sayang isteri, anak-anak, kawan-kawan dan sebagainya. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa 'inda as-sirati idza wada'a baina dhahrai jahannama hafatahu kalalibu kathiratun wa hasakun kasirun yahbisullahu biha man yasha'u min khalqih hatta ya'lama ayanju amla. Dan yang ketiga adalah ketika melintas titian sirat, adakah seseorang tu boleh selamat atau tidak, sedangkan ada kiri dan kanan besi cakok yang akan tarik orang tu masuk dalam api. Masa nak jalan tu dia punya takut lah, dia takkan ingat kat siapa pun. Tuan-tuan, bila kita gabung dua hadis ni, kita dapat satu kesimpulan hebatnya insan yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam hadis Sayyidatina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa pun takkan ingat kat siapa pun. Ada tiga, apa dia? Satu, ketika titian sirat. Satu, ketika buku catatan. Satu, ketika mizan. Bila kita tengok hadis Sayyidina Anas bin Malik, ada dua lokasi yang Nabi habaq sama dengan Aisyah, dan dua lokasi Nabi habaq yang sama dekat Sayyidina Anas bin Malik. Apa dia? Satu ketika sirat, satu ketika timbangan amal soleh. Dua ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, menunjukkan bahawa walaupun semua orang di akhirat dia pakai moto, visi, dia punya slogan satu je, nafsi nafsi. Bukan kata manusia biasa, tuan-tuan. Nabi-nabi ulul azmi, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa alaihi salam, termasuk Nabi Allah Isa, termasuk Nabi Allah Nuh, Nabi besar-besar, Nabi hebat-hebat, Nabi-Nabi yang kita kata AJK besar lah dalam carta Anbiya ni. Mereka pun tak berani nak cakap apa, sebab risau murka Allah sangat tinggi. Kita baca dah hadis dulu tu. Tapi Nabi SAW satu je insan yang dia punya slogan tak sama dengan slogan orang lain. Nama dia Ummati Ummati. Sebab apa Nabi takkan tinggal tiga ni? Sebab Nabi nak bantu umat dia. Tuan-tuan, saya nak bak, Nabi SAW kalau tak layan kita pun Nabi tak ada apa. Kerana apa? Kerana Nabi SAW apabila sampai ke pintu syurga nanti, Nabi akan ketuk pintu syurga tu, malaikat akan tanya dia, man anta? Itu siapa dekat luar tu yang ketuk pintu syurga tu siapa? Maka Nabi SAW sebut, fa aqulu Muhammad. Aku akan kata, aku adalah Muhammad. Maka malaikat akan kata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diarahkan supaya jangan buka pintu ini kepada mana-mana manusia selain daripada kamu. Maknanya suara Nabi itu adalah password untuk masuk dalam syurga. Nabi tak layan pun tak apa umat dia. Nabi tak tunggu di titian sirat. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi akan doa, Rabbi salim salim, ya Allah, selamat umat aku, selamat umat aku, selamat umat aku. Sebab Nabi SAW sayang pada umat dia. Nabi tunggu ke akhirat esok ni. Nabi tak tunggu pun tak apa. Nabi dah hebat dah. Nabi dapat maqam mahmudah dah. Tapi Nabi jenis bukan pikir seorang. Nabi fikir macam mana nak tolong umat dia, bantu umat dia, syafaat dia. Pertanyaan Sayyidina Anas bin Malik ni sebenarnya satu rahmat yang sangat besar. Bukan sahaja Sayyidina Anas bin Malik boleh minta pertolongan dengan Nabi SAW. Bahkan manusia-manusia yang lain, semua manusia yang lain, bila kita baca hadis ni, kita tahu di mana lokasi Nabi SAW akan berada untuk kita minta bantuan pada baginda Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahawa yang pertama, kasih sayang baginda Rasulullah SAW bukan sahaja di dunia, tetapi merentas sampai ke zaman, sampai ke akhirat. Tuan-tuan, saya nak bak, Nabi tak jumpa kita, Nabi sayang kat kita. Kemudian Nabi dah meninggal dah. Daripada tarikh dan hari dan tahun Nabi meninggal
sampai nak kiamat pula nanti, jauhnya perjalanan masa yang beribu tahunnya dah beribu tahun dah, tak tahulah. Setakatlah dah 1400 tahun dah, tak tahu bila nak kiamat tu. Daripada tarikh tu sampai tarikh tu. Kemudian di akhirat pula panjang masa di kubur, panjang masa di mahsyar. Tapi sayang Nabi tak pernah pudar kepada umat dia. Hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita jangan kata banyak. Satu hari nak selawat paling kurang 100 kali pun ada hari buat, ada hari terlepas. Ada hari buat, ada hari terlepas. Itulah jauhnya. Kita kata Nabi SAW tepuk sebelah tangan cinta. Tak, Nabi memang tepuk dua tangan. Nabi sayang sungguh. Kita ya sayang palsu. Habaq je saya sayang Nabi. Macam mana bukti hang sayang Nabi? Tengok belakang kereta saya ada stiker I love Nabi Muhammad. Tu hang beli online RM5 je. Tu tak ada apa. Kat rumah ada frame Allah Muhammad. Tu sayang Nabi gitu. Kan sayang Nabi buat apa Nabi suruh. Hak Nabi tak suruh, kita jangan buat. Kita habaq ya sayang Nabi. Tapi sejauh mana hak Nabi ajak pada kita ikut. Duduk di flat, lempak sampah ikut dan tu ya. Buka tingkap, lempak. Buka tingkap, lempak. Parking kereta bawah ni lauk macam-macam. Kari ikan ada. Esok kari ni, esok pampers yang tu segala macam mak neka. Ubat ketiak pun lempak tu. Kena kepala food panda, bengong kawan tu. Baru buka helmet nak cari rumah, debang kena kat kepala aku tu ya. Tapi hak duk habaq, hak yang baling tadi tu dia umat Nabi ya. Dia habaq, dia sayang ke Nabi. Tapi tang mana kita punya kesungguhan kita nak sayangkan Nabi SAW. Hutang orang tak bayar, ranjau orang tipu, ambil duit orang buat bodoh, buat tak kerti gitu ya. Jet muka isteri, macam-macam lah tuan-tuan. Minat ke lelaki, minat ke perempuan. Hak Nabi marah semua kita buat. Hak Nabi tak marah tu yang dia tak buat. Itu menunjukkan bahawa sayang Nabi SAW. Baik. Saya doa lah tuan-tuan yang ada semua malam ni, insya-Allah akan berpeluang untuk berjumpa dengan Nabi SAW di akhirat dan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Baik, pengajaran hadis yang dia tulis di sini, janji temu dengan Nabi SAW umpama blind date. Kerana kita tak pernah bertemu Nabi SAW. Namun Nabi SAW akan kenal kita berdasarkan kesan wuduk pada wajah dan anggota wuduk yang bercahaya. Yang kedua, Nabi SAW sabar melayan pertanyaan Saidina Anas radhiyallahu anhu sehingga berpuas hati. Baginda tidak marah dan tidak pula menyuruh Saidina Anas berhenti bertanya. Kerana umur Saidina Anas sangat muda ketika tu. Jadi anak-anak kecil ni dia suka tanya. Maka layanlah anak-anak tu sekasih sayang yang mungkin. Kalau anak kita lah, contoh Nabi tunjuk pada Saidina Anas bin Malik, sampai dia rasa puas, Nabi layan soalan pada dia. Hadis ke-17, Nabi SAW orang yang pertama hampir ke pintu syurga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulu al-khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Artinya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat aku datang kepada pintu syurga, lalu aku meminta agar pintu syurga tersebut dibuka. Penjaga pintu itu akan berkata, siapa kamu? Baginda bersabda, lalu aku menjawab, Muhammad SAW. Penjaga itu berkata, untukmu sahajalah aku diperintahkan, tidak dibuka pintu ini pada sesiapa pun sebelum pada kamu. Macam kita abang hadis tadi tu. Baik, soalan timbul beberapa dalam syarah hadis. Adakah malaikat itu tidak mengenali Nabi SAW? Padahal Nabi ini adalah Sayyidul Kaunain, ketua bagi segala penduduk di bumi, penduduk di langit. Pastilah orang tahu malaikat-malaikat sangat mengenali Nabi SAW. Sebab apa malaikat yang jaga syurga tu bertanya, itu siapa?
Dan dia pun tahu tak ada siapa boleh terlepas daripada semua benda sehingga prosedur mai ke pintu syurga, maknanya itu bukan manusia yang sebarangan boleh lepas daripada halangan-halangan. Itu pastilah orang yang patutnya. Kata ulama, pertanyaan malaikat itu adalah sengaja untuk menunjukkan kemuliaan baginda Nabi SAW. Saja tanya, tahu dah. Menunjukkan bahawa kalau benda tu kita tahu, kita tanya kadang-kadang bukan sebab kita tak tahu. Kita tanya sebab nak naikkan martabat. Contohlah tuan-tuan, anak kita tengok duduk dalam bilik pada tadi, duduk study, duduk buat kerja, ni UPKK nak mai, dia duduk study sungguh-sungguh. Saat dia main tanya kita, saat dia masuk balik, kita masuk dalam bilik, buka pintu tu, tengok slow je. Hai, buat apa tu? Tanya betul. Kita tanya tu sebab apa? Sebab tak tahu? Tahu. Sebab apa tanya? Sengaja. Bila kita tanya dia, dia seronok lah. Dia tahu bapak dia concern dengan dia, ambil berat dengan dia, mak dia ambil berat dengan dia. Duk belajar. Oi, macam ni lah anak abah yang bagus. Dia seronok dah anak aku tu, cakap aku tu. Konsep ni tuan-tuan, beberapa kali kita jumpa. Nabi SAW sebut, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat yang jadi shift untuk apa? Hadis tu riwayat Imam Bukhari. Malaikat akan jaga pagi, dia akan main subuh sampai asar, dia balik. Malaikat shift malam, dia akan main waktu malam, dia bergiliang sampai subuh, dia akan balik. Yata'aqabuna fikum, berturut-turut malaikat pagi, malaikat petang, malaikat pagi, malaikat petang. Mereka main untuk audit amalan hamba-hamba Allah SWT satu hari 2 kali. Zuhur ni apa, subuh sekali, asar sekali, 2 kali. Dan satu lagi hadis sebut zuhur. Bila orang tanya kat Nabi SAW sebab apa sembahyang zuhur 4 rakaat sunat, Nabi kata itu waktu penerimaan amalan, pintu langit dibuka. Aku suka amalan aku diangkat ketika waktu itu dan aku sedang beribadat pada Allah SWT. Jadi 3 waktu lah, subuh, asar dengan zuhur. Cuma malaikat ni dia akan main waktu subuh dengan waktu asar. Bila dia malaikat ni bergerak untuk pulang, selesai daripada tugasan mereka, akan ditanya kepada mereka oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, macam mana hampa tinggal hamba aku dulu? Maka malaikat akan kata, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Wahai Allah, kami sampai tadi depa duduk sembahyang, kami balik tadi asar pun depa duduk sembahyang asar, kami mai depa duduk sembahyang subuh, kami balik depa sembahyang asar. Malaikat malam pun habaq macam tu juga, kami mai tadi depa duduk sembahyang asar, kami nak tinggal depa sembahyang subuh, subuh dengan asar tu depa duduk sembahyang je. Bolehkah kita kata Allah tak tahu? Wala a'yazubillah, hasyalillah, subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Sebab apa Allah tanya kat malaikat, walaupun malaikat tu Allah tahu dah apa yang manusia sedang buat. Sebab apa? Sebab ta'ziman, nak memberi satu kemuliaan kepada hamba yang beriman pada Allah Ta'ala. Kerana mulut malaikat yang sama juga pernah bertanya, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, adakah kamu nak buat dekat dunia ni manusia yang nak tumpahkan darah, yang nak buat kerosakan di muka bumi? Seolah-olah pertanyaan Allah kepada malaikat tu, Ustaz, jangan bergaduh dengan jam, tu kaedah dia. Seolah-olah kan Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang hangpa tak tahu, biar aku buat dulu manusia ni. Rupanya bukan semua orang jahat, bukan semua jenis tumpah darah, buat kerosakan muka bumi. Tak, ada orang yang baik. Siapa dia? Tu yang hangpa tinggal tadi tu, depa duduk sembahyang. Mulut hampa juga dulu kata ada orang jahat kan. Sekarang ni sengaja Allah nak angkat martabat orang beriman. Malaikat sendiri jawab. Pertanyaan itu menunjukkan kemuliaan. Tuan-tuan baca hadis Isra' dan Mi'raj, setiap langit Nabi SAW sampai akan ditanya. Pintu penjaga langit itu akan tanya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, malaikat akan tanya, siapa yang bersama dengan kamu? Jibril AS akan beritahu, aku bersama dengan Muhammad SAW. Introduce, setiap malaikat akan diperkenalkan. Orang tahu dah, seronok bila dengar nama Nabi, seronok sebagai satu kemuliaan. Demikian juga apabila malaikat yang duduk dalam syurga tu, dia tanya
berkaitan dengan berkaitan dengan siapa yang ada kat luar tu sebagai kemuliaan kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua, martabat nampak daripada hadis tu juga, martabat dan kemuliaan Nabi SAW sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul kaunain wa sayyidun nas, semua lah, ketua Nabi, ketua manusia. Kerana dalam semua ranking Nabi SAW masuk syurga dulu. Dalam semua ranking manusia, ciptaan Allah Ta'ala semua benda, syurga ni dimasuki oleh baginda Nabi SAW. Itu menunjukkan kemuliaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Pengajaran yang pengarang kita tulis, Allah sendiri memuliakan Nabi SAW dan menjadikan baginda orang pertama masuk syurga. Jadi takkanlah kita ni sebagai umat tak mau memuliakan baginda Nabi SAW dengan penghormatan dan kedudukan yang sewajarnya dengan apa ada pada baginda. Yang kedua, ni saya abang tadi tu, tak logik kita menyatakan malaikat tidak mengenali Nabi SAW. Namun kita boleh katakan bahawa para malaikat begitu berhati-hati menjalankan tugas. Hal ini demikian kerana mereka bertanya siapa yang mengetuk pintu syurga sebagai tanda memuliakan orang yang bertanya. Dia syarah kat kita tambahan, dia kata berhati-hati malaikat ni buat kerja. Prosedur kena tanya walaupun tahu dah, tapi prosedur dia samalah, syurga dan neraka sama ya. Orang duduk dalam neraka tak boleh keluar daripada neraka. Walaupun dia boleh keluar, walaupun dia usaha untuk keluar, dia takkan boleh keluar. Kerana duduk di atas tu sampai ke bawah tu 60 tahun. Kan hadis Nabi SAW sebut, Nabi duduk dengan sahabat satu hari, dengar bunyi kedebang, bunyi kuat. Sahabat kata, bunyi apa tu Rasulullah? Dah macam besar lah, apa kereta ke piano ke jatuh pada atas, jadi besar-besar tu bung. Nabi SAW kata, itu batu yang dibaling daripada atas neraka tu, selepas 60 tahun baru dia jatuh ke bawah. Maknanya, tuan-tuan, saya nak bak, boleh tak kalau orang tu nak panjat keluar pada neraka? Boleh lah panjat, tapi tak ada faedah lah panjat. Tak guna, panjat tu tak guna. Sebab memang takkan boleh sampai ke pintu atas syurga neraka, tak boleh. Tapi prosedur tak boleh keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah Taala, setiap kali orang nak keluar, malaikat akan rentap depa, kata kat depa, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, kembalilah hang dalam ni. Prosedur tak boleh keluar, tak boleh panjat. Memang hang kena rasa panjat pun tak boleh buat apa pun. Tapi tak, tu nama prosedur. Pengarang kita sebut malaikat ni dia berhati-hati. Maksudnya amanah malaikat. Allah Ta'ala sebut berkaitan malaikat, apa ni malaikat ni? La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah setitik habuk derhaka dengan Allah, dan mereka akan buat apa yang Allah suruh. Tak ada kata malas, ada. Maksudnya kerja tu kerja bersungguh-sungguh. Baik. Nanti kita akan tengok bab 6 berkaitan syafaat. Yang seterusnya adalah syafaat daripada Al-Quran Al-Karim. Cuma saya nak clarify beberapa isu lah pada tuan-tuan dari Babu Rakam. Bolehlah maklum pada orang sikit. Baik. Yang pertama, isu berkaitan dengan seorang maula daripada Morocco yang dikatakan dia tu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pro, ada con lah. Ada pihak yang, dan saya tengok pihak yang pro tu tak apa ramai sangat. Pihak yang kontra, yang kutuk macam-macam tu dia lebih. Saya cakap dengan tuan-tuan, mula kita pergi dekat satu isu pertama. Isu dia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu mustahil atau tak mustahil ada? Jawapan dia, tak mustahil ada. Kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni putus keturunan, tak ada dah orang bawa keturunan Nabi ni, tak ada dah, maka statement kita sama macam statement kafir Quraisy.
Kerana orang kafir Quraisy, mereka pernah mencemuh Nabi SAW dengan kata-kata abtar. Abtar ni putus keturunan, tak ada. Mereka seronok bila anak-anak laki Nabi SAW meninggal. Mereka seronok sangat kerana tak ada lah orang nak sambung buat kerja dakwah ni, tak ada pada anggapan mereka macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri backup Nabi SAW dengan turun ayat Quran daripada surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang kata kutuk hina kamu wahai Muhammad, huwal abtar, dia yang putus keturunan. Allah teruskan keturunan Nabi SAW dengan anak perempuan baginda Fatimah radhiyallahu taala anha, nikah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, dan dapatlah cucu Nabi SAW yang nama Sayyidina Hasan dan Husain, penghulu pemuda di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang dalam dunia ni tuan-tuan, bukan nama Habib je keturunan Rasulullah. Macam-macam lah gelaran kat depan tu. Ada orang yang nama Said dengan Sharifah. Kalau tengok silsilah, betul sampai ke Rasulullah SAW. Ada yang gelaran Habib, ada Maula, macam-macam lah gelaran. Ada yang tak guna. Kadang-kadang ulama-ulama ada di Mesir, dia tak guna pun gelaran apa. Tapi dia tetap adalah keturunan baginda Nabi SAW. Jadi macam mana punya kita kata, kita claim lah kita kata keturunan pun, cuma dia punya muntaha, dia punya paling ending dia tu, dia mesti ending dekat Al-Hasani atau Al-Husaini. Kerana itulah dua, kemudian dia naik kepada Sayyidina Ali, dia naik kepada Sayyidatina Fatimah, macam tu baru naik ke Nabi SAW. Dia keturunan macam tu. Jadi ada banyaklah yang kata, kita kata di Yaman ada, di Indonesia ada, rata-rata yang keturunan Rasulullah SAW. Kalau di Yaman tuan-tuan, masing-masing tu sangat ambil berat berkaitan dengan nasab, dan mereka ada silsilah yang bersanad berkaitan dengan nasab ni, memang sampai keturunan naik siapa, dan disimpan rapi oleh para habaib terutama di Yaman. Okey, datanglah satu isu, seorang yang nama dia Maula sekian-sekian, dia pun mai. Dia mai dan jadi polemik lah di negara kita ni. Jadi macam keturunan Rasulullah. Saya dan tuan-tuan tak tahulah, sampai hari ni kita pun tak tahu betul ke atau tidak betul. Maka saya akan bagi pada tuan-tuan dua-dua andaian, ya betul atau ya tak betul. Okey, kita katalah tak betul. Contoh, dia bukan keturunan Rasulullah SAW. Bukan atau keturunan atau bukan ni, siapa yang kena clarify kat kita, kena jelaskan kat kita benda ni? Terutama orang yang bawa dia mai tu. Orang yang bawa Syekh tu mai daripada Morocco, dia patut buat satu video pendek. Saya tak tahulah video tu ada ke tak, tapi saya secara peribadi saya tak pernah sampai video tu kat saya. Saya cakap umumlah kat tuan-tuan. Video tu kalau ada, sebab ada tuduhan yang berat, katanya ada scam duit, ada yang tu ranjau orang, murung lah apalah. Kita tengok 5-6 benda apa ni, nampak macam boleh tahan kat ni, puaka kat ni. Jadi kita tak tahu. Jadi benda tu membuka ruang fitnah pada orang. Sepatutnya orang yang bawa tu dia buat video, dia kata saya nama sekian-sekian, saya yang bawa Syekh ni mai. Sebenarnya Syekh ni apa yang disebutkan tu sebenarnya palsu. Syekh tak ada isu berkaitan dengan kewangan dan sebagainya. Kami kenal dia, kami ada sanad dia, ini sanad keturunan dia dan sebagainya. Syekh ni banyak terlibat dengan program-program di sana, dia pun ada madrasah, dia tok guru dan mengajar. Dia patut terang dekat kita lah. Kalau dia tak terang, mungkin juga badan-badan berautoriti beragama dalam negara kita boleh buat satu penjelasan tentang siapa orang ni, betul ke tak betul dan sebagainya. Kalau betul, okey, tak ada masalah. Kalau tak betul, okeylah, katalah tak betul. Apa dia main buat dekat negara kita ni? Dia main dekat negara kita, dia ada menyertai beberapa malam cinta Rasul, majlis maulid, zikra Rasul, semua macam tu lah. Lepas tu ada slot tausiah untuk dia. Betul, qasidah, okey, dia pun cakap, bagi nasihat gitu. Okey. Ada tak dia ada buat kutipan dana umum?
ambil duit orang untuk pembinaan sekolah ke, dia nak tukar kereta baru ke, dia nak menikah satu lagi ke, ada tak dia buat kutipan? Okey, tak ada. Ada tak benda-benda yang dia ancam keselamatan negara? Ada tak benda-benda yang dia cakap berkaitan dengan akidah rosak? Dia kata Nabi Muhammad ni bukan Nabi terakhir, dia kata Allah tu bukan Tuhan. Ada tak isu-isu berkaitan akidah? Isu akidah tak ada. Ada isu berkaitan fiqh tak ada. Dia sebut berkaitan dengan apa perbezaan mazhab ke, dia anti, tak ada juga. Akidah tak ada, tasawuf tak ada. Dari segi agama dia hanya nasihat berkaitan sayang Nabi, cinta Nabi dan sebagainya. Okey, kita lock situ. Kalau setakat nasihat boleh tak kita terima? Katalah satu orang bukan Islam, dia nasihat kita, dia aneh, dia India, dia tengok kita pukul 1:05 tak pergi semayang, dia kawan kita, dia kata, Ahmad, you tak pergi semayang ke? Itu sudah azan semua, you tak pergi semayang ke? Aneh tu cakap dengan kita, aneh tu tak Islam. Kita boleh tak terima cakap aneh tu? Boleh. Kita kata aneh, saat Nabi aneh, saat last meal ni saya order Milo ais tak sampai lagi, saya main, saya pergi terus. Terima kasih aneh ya. Sebab dia peringat kat kita benda betul. Kita tak boleh katakan aneh, aneh. Apa cakap-cakap pula aneh pula ni. Aneh tak tahu ni. Saya tak habis semayang 3 kali, bawa munafik. Aneh kapiang. Aneh lagi teruk pada saya. Kita tak cakap ke tu sebab apa? Sebab dia nasihat kat kita aja. Katalah seorang budak darjah 2, kita main semayang Jumaat, masjid bancu ayak sangkuit. Kita pun ambil minum ayak, dalam minum tangan kiri, minum berdiri pula. Budak tu darjah 2, dia main kat kita, dia kata, "Pakcik, ustazah ajak kalau minum ayak tangan kanan. Lepas tu ustazah ajak kalau minum ayak duduk." Tuan-tuan buat apa kat budak tu? Ambil sangkuit tu tuang atas kepala dia. Budak-budak ni buat pandai aku, jaga aku belasah nanti kat suku mau. Tak. Kita kata apa? Terima kasih adik, pakcik lupa tadi tu. Terima kasih ingatkan pakcik. Sebab apa? Nasihat, dia tak mesti orang alim, orang soleh dah. Dia cakap kita, just peringatan untuk kita. Budak kecil cakap terima, atau dia cakap, katalah dia tu scammer, kita pun tak tahu apa benda. Dia cakap apa? Dia cakap suruh kita sayangkan Nabi, suruh selawat Nabi. Isu tu je. Tak ada isu apa pun. Katalah dia keturunan Nabi SAW, keturunan yang baik, maka dia nasihat kita, lagi-lagilah benda tu kita dengar. Kalau dia scammer pun dia tak ada apa-apa isu berkaitan dengan kefahaman, kaitan dengan akta negara, keselamatan ke apa. Tak ada apa. 2-3 tempat ban sebab apa? Bukan sebab ban isu dia. Isu tu sebab tak dapat kelulusan, apa main lambat apa. Itu je isu dia. Okey, tak apalah. Isu kedua pula, isu kopek udang. Tu jadi isu orang tu. Bila kita tak buat satu penjelasan dekat orang, orang jadi buat main lah tuan-tuan. Betul ke tak? Dia duduk macam ni. Saya tak ingat dia duduk macam ni kau jadi kau. Style dia duduk kan. Mata nampak bercelok kan, serban kau tu dengan muka segak tu dia duduk situ. Dia bawah tu dia bawa kutuk ah. Macam nak jaga SPM lah. Macam-macam bawah. Sebab apa dia buka ruang? Sebab saya tak kata sangat pada orang yang kata tu. Sebab kita tak ada satu penjelasan yang betul. Kalau kita kata okey, ini betul keturunan Rasulullah, kami dah cek dah, maka tak ada orang yang akan cakap. Sekali kita cakap lepas tu, kita pi ke isu kopek kulit udang. Saya tanya tuan-tuan, boleh tak kita kopek udang bagi ke orang? Boleh ke tak boleh? Ada larangan daripada syarak kita tak boleh kopek udang? Tak ada apa. Mungkin kawan hak kopek tu, dia ingat aku nak bawa dia ni orang soleh, aku nak bawa kereta, ada orang lain bawa dah. Aku nak sponsor kereta, ada orang sponsor dah. Aku nak sponsor penginapan, ada orang sponsor dah. Makan orang bagi dah. Kasut orang, semua orang buat lah. Macam mana aku nak buat baik kat tetamu aku ni? Katalah dia bukan keturunan Nabi lah, dia just tetamu biasa je, kita tolong kopek udang kat dia. Ada tak satu benda tu menjadi satu benda dosa? Tak ada apa. Melainkan, saya beritahu tuan-tuan macam ni. Dia kata, Aman sini, aku ni keturunan Rasulullah. Tahu? Hancak ayam, kopek kulit udang aku sekarang. Cepat bagi aku. Okey, Aman sini nganga apa-apa. Okey, itu ada isu sebab dia arahkan. Sebab khidmat ni dia tak ada border lah tuan-tuan. Dia tak ada boundary. Kita nak khidmat ke orang. Tuan-tuan baru tengok kopek udang ke? Macam-macam lagi orang buat kat tok-tok guru ni, pegang kasut. Tuan-tuan pernah tengok pemimpin, tak kira lah pemimpin dalam negara ke luar negara ke, pemimpin kat planet ke. Planet lah senang. Pemimpin tu dia duduk kat planet Pluto. Dia berdiri, dia suruh orang pakai kasut kat dia. Kawan tu pakai kasut kat dia.
Ada hari pemimpin tu dia duduk, dia suar kaki je. Dia pakai kasut kat dia. Ada tak orang? Ada. Salah tak? Tak salah. Dia tu dapat gaji, kerja dah. Dia pakai kasut. Baby kat dia. Itu bergaji. Itu disuruh. Ini tak disuruh. Kita seronok nak khidmat ke orang. Macam mana nak tolong orang tu lah. Kadang-kadang benda-benda tu kita tak payah suruh lah. Mak kita tuan-tuan duk lunjuk kaki. Mak tak payah habang lah kat kita. So picit kita, picit kaki mak kita. Khidmat kat bapak kita, picit badan lah. Itu tak payah tak habang. Sebab tu khidmat. Yalah, mak bapak lain. Tetamu lah. Isu dia bila kita tak kunci dia siapa latar belakang dia. Jadi kita buka ruang yang kutuk. Katalah betul dia keturunan Rasulullah SAW, macam mana nak pergi minta maaf kat dia balik? Kutuk ikut dan gila-gila kata kat dia macam-macam tu. Katalah dia bukan keturunan Rasulullah SAW, dia orang biasa je, dia bukan keturunan. Saya pun tak tahu dia ada claim kata dia ke atau orang yang duk abang. Orang yang bawa tu pun dia punya statement tu, claim tu macam tinggi sangat. Cucu cicit. Kita dengar cucu cicit ni macam mak menakan, anak menakan Sayyidina Hasan dengan Husin. Dia dekat sangat aku tu. Habaq keturunan okey lah orang faham. Ini cucu cicit. Orang cakap ada lagi ke cucu cicit? Orang duk faham ke tu. Apa pun, katalah dia bukan keturunan Rasulullah, kita kutuk dia. Saya beritahu tuan-tuan, apa beza kita dengan dia? Katalah dia scammer apa, kita kutuk dia. Dia satu masalah lah, kita pun satu masalah. Apa beza kita dengan dia? Maka isu yang kita tak tahu, baik kita tak payah ambil tahu. Boleh jadi dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi dia tak jadi. Tak ada apa-apa isu berkaitan kopi udang ke, khidmat ke, apa ke. Maka kita ni memanglah tuan-tuan, kita nak menulis tu, Facebook tu memang kita boleh tulis. Akhir zaman ni bukan saja mulut je, tangan. Tuan-tuan baca Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut kat kita awal dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sebab apa ayat tu Allah cerita kat kita Quran untuk bacaan akhir zaman? Kerana akhir zaman ni mulut kadang-kadang tak apa nak cakap dah. Yang dalam banyak-banyak Allah Taala sebut tutup mulut, tangan mula cakap dulu. Padahal tuan-tuan baca dalam Quran, kulit ada hadis, ada ayat Quran yang Allah kata kulit akan cakap, kaki pun duduk di bawah, tapi tangan duduk di mula. Sebab tangan ni dia banyak sangat buat benda-benda tak okey, terutama di akhir-akhir zaman. Jangan sedap tulis apa yang kita nak tulis, nanti susah nak minta maaf kat balik dekat orang. Naya. Keadaan yang paling sedih adalah apabila di akhirat semua amal soleh kita berada di timbangan orang lain. Penat main kuliah, penat main buat ini dan sebagainya, lain-lain duduk di timbangan orang lain. Jadi kita berhati-hati dalam isu ni. Yang nombor dua, saya ambil masa sikit lagi tuan-tuan. Baru ni ada 2 orang kena tangkap dekat Chulia Street. Orang Islam, 2 budak muda minum arak, Jabatan Agama pergi buat serbuan. Chulia Street ni saya nak abang kat tuan-tuan. Chulia Street ni dia, kalau kasarnya, starter kit masuk neraka situ lah. Kalau belum bilang semua tahun tu lah, kiri kanan ada hak laki pun tak tahu laki ke tak, perempuan tak tahu perempuan ke tak. Haji dia dipanggil. Tuan-tuan naik motor malam pukul 11 dia panggil Haji. Janggut 2 kilo pun dia panggil. Dia tak kira lah 2 kilo ke 3 kilo lah. Maksudnya adalah Pak Haji mana pergi kat dia dulu. Lepas tu dia berani panggil Pak Haji tu. Kopiah bulan poket. Situ memang kita well known lah. Kalau tuan-tuan duduk dulu Penang, kita tahu itu tempat-tempat orang putih, bawa beg, jalan, minum arak apa semua tu. Kita pun tak pernah jangka. Yalah, mungkin sebab tempat tu tak dijangka oleh orang, sebab tu mereka pun pilih lokasi tu. Ada yang pakai tudung, minum arak dan sebagainya. Kerana saya difahamkan, tuan-tuan, ada satu fahaman baru. Saya tak tahu dia menular di kalangan remaja kita di Pulau Pinang atau di mana-mana, saya tak tahu. Cuma dia faham, dia kata kalau kita minum arak sikit, arak tu tak mabuk, tak apa. Tuhan marah bila mabuk je. Kerana mabuk ni dia menghilangkan fungsi akal, maka baru dia jadi rosak. Kalau setakat kita minum saja, macam kita pergi majlis tu kita nak yalah ra'i kawan-kawan kita, dia dapat satu benda yang seronok, dia tuang arak bagi kita sikit. Setakat sikit macam tu tak mabuk, itu tidak menjadi kesalahan.
Saya nak abang tuan-tuan, itu fakta yang tak betul. Allah sebut dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Arak, judi, tenun nasib, semua tu termasuk dalam rijsun, najis, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Allah tak kata sikit, Allah tak kata banyak. Minum, dia masuk dalam amalan syaitan. Dan Allah sebut pada kita, fajtanibu, tolong jauhkan diri kamu daripada arak. Sikit atau banyak, jangan minum. Mabuk atau tidak, jangan minum. Kerana di hujung, la'allakum tuflihun, kamu akan berjaya kalau kamu tolak arak. Sikit. Benda halal dan benda haram ni tuan-tuan, kalau gabung, faghulibal haram, maka haram tu dia akan jadi dominan. Saya bagi tahu tuan-tuan, ni ayat masjid sedia. Katalah tuan-tuan ambil arak 2 titik, tuan-tuan titik kat sini, tap masuk dalam ni. Maka ayat ni, seluruh ayat ni dia jadi arak. Kita tak boleh minum lah ayat ni, walaupun tak mabuk. Adakah arak tak mabuk? Tak tahulah, tanya hangpa, mana hangpa tahu? Hangpa bukan kaki minum arak. Aku tak minum arak. Macam mana nak tahu? Dalam bacaan saya difahamkan melalui bacaan lah. Arak yang mahal-mahal ni dia mabuk, tapi lambat sikit mabuk. Hak arak hak jenis murah-murah ni, hak jenis minum sikit jadi bengong gitu lah. Jadi pening gitu. Katanya kalau mahal 20,000, 30,000, 50,000, 70,000, hak jenis tu dia mabuk tapi lambat sikit. Dia minum jenis sikit-sikit gitu lah kononnya. Tuan-tuan, sikit atau banyak tak boleh, hukum dia haram. Macam nasi bulan puasa, ada sebiji nasi kat mulut kita 7,5, ada nasi satu, kita kata apa? Makan biasa satu. Tuhan kira pula aku tak makan apa daripada pagi, bukan nak kenyang pun. Tak mesti kenyang. Ada minum, makan, batal. Katalah tuan-tuan, saya bagi contoh, kita nak makan nasi, ada ayak sini, ayak sempoi, ayak mango float sempoi yang kita buat. Lepas tu ada kawan kita main, dia ambil ayak kencing 2 titik, dia lempak lah ayak mango float yang sempoi tu, yang ada payung tu. Kita kata dia, hang buat apa? Buat kencing. Dia kata tak guna, aku dah berselera nak minum. Kita kata kat dia, hang buat kencing buat apa? Hantarlah aku nak minum ayak ni. Kita kata dia balik, tak apalah sikit lah, bukan nak rasa mango tu banyak, kencing sikit lah. Semalam hang minum arak, hang kata sikit tak apa, tak mabuk, boleh kencing dalam ni. Dia nak makan nasi sempoi, nasi arak lah, beli gila-gila punya daging semua sempoi lah. Kita ambil najis sikit lah, buat macam sambal belacan, buat tu kat dia. Dia ingat sambal nyok tu, sambal nasi arak, dia pun makan-makan. Allah, apa hang bubur kat aku, rosak nasi aku semua. Sikit lah. Malam minum arak boleh, buat sikit-sikit, hang kata tak mabuk. Nasi kan banyak, makan tak? Tak makan. Minum tak ayak? Tak minum. Macam itulah perumpamaan dia. Benda sikit yang najis, dia merosakkan, Allah kata haram. Maka kita jauhi fahaman-fahaman merepek yang kata minum arak sikit tak apa. Sebab tu dia ikut kawan-kawan nak pergi minum arak, kes tu. Maka faham isu sebenar. Kalau sikit atau banyak, itu bukan isu dia. Bila Allah tak bagi, fajtanibu, kita jauhkan dia. Jadi moga-moga 2 isu yang menjadi sedikit persoalan di kalangan masyarakat tu boleh tuan-tuan agak jelas dalam isu tu sikit. Okey, nanti kita jumpa Al-Quran Al-Karim pada hari kiamat, apa status dan tahap Quran nanti di akhirat. Baik, maaf ambil masa lebih sikit hari ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.